Apa khabar semua? Kalau anda rasa anda ni struggle dengan perbuatan berlengah-lengah, maka anda bukanlah manusia yang pertama yang rasa macam tu. Benda ni memang berlaku pada semua orang, even saya sendiri dan ramai lagi orang lain. Jadi benda ni satu benda yang normal. Tapi kalau kita tak kontrol dia, memang pelbagai kesan buruk yang akan datang. Contoh paling mudah, of course lah, kerja tak siap. Kalau anda bekerja, memang kena marah dengan bos. Kalau anda student contohnya, assignment tak siap, kena marah dengan pensyarah, dapat markah kosong. Even kalau kita bagus dekat kerja tu pun, tapi kita berlengah-lengah, kita procrastinate, buat last minute. Kerja yang bagus kita buat pun akan jadi cacah merba sebab kita buat dalam keadaan yang kelam kabut. Jadi mesti tak cantik lah kerja kita tu dan orang tak tahu kita sebenarnya bagus buat kerja tu. Lepas tu bila orang dah kenal kita, orang tahu sikap kita ni suka berlengah-lengah, nanti orang dah tak nak kawan dengan kita lagi. Ada kerja best-best, orang tak nak bagi kita lagi. Dan orang pun cop kita ni pemalas. Padahal kita bagus kot buat kerja tu. Kenapa orang cakap kita pemalas? Hanyalah sebab habit yang simple ni, iaitu suka berlengah. Jadi saya nak sharekan kepada anda 5 tips macam mana kita boleh elakkan perbuatan berlengah ni. Okey. Tips yang pertama adalah anda set alarm selama 10 minit untuk buat kerja yang anda nak buat tu. Masalah berlengah ni sebenarnya bukan sebab kita tak reti buat benda tu. Kita tahu je buat benda tu. Masalah sekarang adalah kita nak start tu, tak start. Once kita start je, okey je, kita boleh buat dalam masa yang lama. Jadi kaedah ni saya guna untuk trik otak saya ni supaya mulakan buat kerja tu. Saya cakap, okey, kita akan duduk 10 minit untuk buat kerja, buat karangan, buat esei contohnya. 10 minit je. Kalau dapat buat 10 minit tu pun dah okey. Tapi most likely bila anda dah start, dalam 10 minit tu anda dah cukup fokus dan anda akan rasa nak teruskan lagi sampai benda tu siap. Jadi ingat, tips yang pertama adalah set alarm 10 minit. Jadi 10 minit ni tak adalah lama sangat. Kita scroll Instagram ke TikTok ke, tiba-tiba dah 10 minit dah. Jadi apa kata kita guna 10 minit tu untuk trik minda kita supaya buat kerja yang kita tangguh-tangguhkan tu. Okey, tips yang kedua pula adalah kita kena bahagikan tugas-tugas yang besar tu kepada tugas yang kecil. Kadang-kadang bukan kita tak nak buat benda tu, tapi kita rasa alamak banyaknya benda nak kena buat kan. Jadi kita takut. Jadi seboleh-bolehnya kita akan tangguh dan tangguh lagi kerja tu. Jadi contohnya lah, kita ada tugasan buat karangan contohnya. Okey, first time kita duduk tu, kita jangan terus buat karangan tu. Kita buat rangka dia dulu. Apa pendahuluan, apa isi, apa penutup dia. Combine pula dengan tips yang pertama, iaitu 10 minit. Kita cuba buat benda tu dalam masa 10 minit. Jadi kalau lepas tu kita dah tak larat nak buat, okey, kita boleh stop. Next time kita datang, duduk 10 minit lagi, kita boleh terus mula dengan pendahuluan. At least rangka tu dah ada. Jadi tips ni sangat penting sebab kebiasaannya lah, kerja kita ni memang kita tak boleh siap dengan sekali duduk saja. Jadi sangat penting untuk kita untuk ada struktur. Kita bahagikan tugas yang kompleks tu kepada 5 step contohnya. Okey, first time duduk, siapkan step pertama. Kemudian siapkan step kedua. 5 kali duduk, dah siap dah kerja tu. Kita akan paksa diri kita untuk buat. Sebab step 1 senang je sebenarnya. Step 2, senang saja sebab dah buat step 1 tadi. Kalau tidak, kita akan overthinking, memikirkan tugas yang besar tadi tu. Baik, tips yang ketiga pula, saya rasa anda biasa dengar benda ni, iaitu jauhkan diri kita daripada distraction. Dan bagi saya, distraction yang paling besar dalam dunia sekarang ni adalah kita punya telefon. Telefon tu kejap-kejap ada notification, kejap-kejap ada notification. Kalau kita tengah struggle nak start buat kerja, pantang ada notification je, mesti kita akan check. Padahal notification tu entah apa-apa je, email promotion je pun, kita tetap nak check sebab kita cuba untuk tak buat kerja depan mata kita tu. Jadi apa cadangan saya adalah anda masukkan phone tu dalam flight mode dan letak dia jauh-jauh. Memang kita akan risau, takut-takut ada emergency ke. Tapi sebenarnya kerja dekat depan kita tu pun emergency juga. Apa kata kita settlekan benda tu dulu. Dan bukan setakat kita silent ya. Silent tu tak berkesan sebab nanti bunyi juga vibrate tu. Kita letak dalam flight mode dan yang paling penting, kita letak telefon tu dekat tempat yang kita tak boleh nampak. Mata kita ni kalau nampak je telefon, mesti kita nak angkat punya. Kalau bunyi vibrate pun mesti kita nak tengok punya. Jadi kita buat macam tu, combine balik dengan tips yang pertama, iaitu 10 minit. Kalau kita risau sangat, kita fikir, 10 minit je kita tak tengok telefon. Boleh je kan? Dan benda ni bergantung pada anda sendiri. Apa distraction anda yang paling susah nak overcome?
Kalau saya, of course lah telefon. Ada orang dia punya wifi. Oh, tak boleh. Kalau ada wifi je mesti nak tengok internet. Mesti nak tengok Netflix. Jadi distraction ni bergantung pada diri masing-masing. Jadi, yang penting kita tinggalkan distraction tu sekejap untuk buat kerja yang kita nak buat. Okey, tips yang keempat adalah kita reward diri kita selepas kita buat apa yang susah sangat kita nak buat tu. Reward ni bukan nak kata setiap kali siap buat karangan pergi beli beg Prada satu. Bukan macam tu. Contohnya kalau kita suka tengok Instagram, tapi sebab nak buat karangan tu kita kena berhenti kejap tengok Instagram selama 10 minit. Apa kata bila dah siap buat karangan tu nanti pergilah tengok Instagram tu. Itulah reward dia kepada diri kita. Jadi maknanya reward ni bukanlah maksudnya kena beli something yang mahal. Kalau tidak, pokailah kita setiap kali habis kerja nak kena reward diri kita kan. Maksud saya adalah reward ni untuk bagi keseronokan sikit pada otak kita. Ikut orang, ada orang tengok Instagram je dah seronok, ada orang nak tengok TikTok. Yang penting kerja kena siap dulu. Kalau tak, orang label kita ni pemalas, tahu tak? Itu memang sangat teruk untuk career kita sendiri nanti. Dan tips yang kelima, yang paling best sekali adalah kita kena ingat yang kerja kita tu tak perlu perfect. Otak kita ni kadang-kadang dia nak protect diri kita daripada buat kerja yang susah tau. Sebab tu kalau ada kerja yang susah, kita rasa berat sangat nak buat benda tu. Contoh kalau kita nak kena buat video. Mulalah nanti otak kita bagi tahu dekat kita, oh nanti siapa nak tengok video ni? Video ni tak cantik pun, buat apa nak buat? Nanti orang kata, oh muka tak handsome lah, suara tak sedap lah. Ini semua ketakutan-ketakutan biasa yang kita bagi tahu diri kita untuk elak daripada buat benda tu. Sebenarnya tak nak buat itu saja, betul tak? Jadi kita ingat yang kerja yang kita buat tu tak semestinya perfect. Lagi-lagi kerja yang ada banyak step ni. Setiap step tu kita rasa macam nak kena perfect. Jadi kita tak buat-buat atau kita tak move on dengan step kedua, step ketiga. Padahal otak kita tengah trick kita untuk sentiasa berlengah ataupun procrastinate. Yang penting buat je, perfect tak perfect lain cerita. Kalau tak perfect nanti kita tengok lagi, kita boleh baiki lagi. Tapi kalau kita tak buat langsung, macam mana kita nak baiki? Kita tak akan start benda tu. Jadi kalau anda enjoy video ni dan dapat belajar something, jangan lupa tekan butang subscribe dan jemput tengok banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.